Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kelewatan, ada sedikit cabaran. Kitab Bidayah Hidayah, Kitab Bidayah Hidayah 427 bersama Ustaz Said Kadir. Minta maaf ya. Wow, what is this? Filter apa ni? Wow, filter apa ni? Cerah sangat kan? Sekejap Cerah enam pula. Sama ni je. Okay, mana The Helmis Warrior? So, malam ini seperti biasa, Alhamdulillah Allah rezekikan kita untuk Waalaikumsalam warahmatullahi untuk kita menelaah kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Tengok gajah baru teringat kena ambil wuduk. Cepat ambil wuduk. Sebelum kita start kelas bersama dengan Ustaz Syed Kadir. Kitab tu mengandungi ilmu apa? Kitab ini mengandungi ilmu daripada kita bangun tidur sampai nak tidur balik, apa yang nak kita lakukan. Bangun tidur nak kena buat apa, masa toilet kena doa apa adab-adab dia. Berapa ringgit? RM15. Ya, RM15. Ustaz Syed Kadir, kenapa Ija tak boleh approve dan ditulis unable to join? Enggak bisa. Why is the because? Gimana sih? Sorry. Yes, saya. Nak beli buku ni kat mana? Ada. Dah sampai kita. Oh yo, orang Singapura dah dapat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, Alhamdulillah. Dah masuk. Beli kat Shopee boleh, pergi dekat Telegram Eliza The Helmis boleh. Ada PDF dekat situ. Sedihnya line kat kampung ni. Jangan sedih-sedih. Kitab ni permulaan, okay? Dah sampai kitab. You are most welcome. Semoga bermanfaat. Tak sangka laju juga sampai kat Singapura nah. PDF kat Telegram The Helmis, betul. Okey, sebelum kita mulakan, kita akan baca niat mencari ilmu dan mengajar. So, biasanya sebelum kita start kelas, kita akan baca dulu doa ini. Karangan siapa? Karangan Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali. Zil dah kenapa? Mestilah. I pun tak sangka sampai 2 hari lepas tu lah pasal. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Salahuddin Harun yang post. Kenapa Ustaz belum dapat? Kak Ajar cerita sikit tentang Imam Al-Ghazali. Oh, itu kena tanya Ustaz lah. Ustaz mana? Tengah masuk ni, dengar tak bunyi? Oh, line dia macam line bunyi hujan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Line saya tak clear ke? Line. Patut le. Baik. Sangat blurry. Blurry. Ya ke? Patut kot yang Ija request
Tak clear. Dia macam Macam ya. Ija clear tak? Clear, Alhamdulillah. Oh, Ustaz tak clear. Tapi suara okey. Suara okey Gambar je. Oh. Dia suruh saya Gambar berhijab. Hijab yang blur. Bagi nampak ternampak je. Tapi kenapa jadi macam tu Itulah. Agak apa misteri di situ. Tu yang maybe kalau Ija tekan tu dia jadi unable. Ija tak tekan, dia memang tulis unable to join. Tak sempat, tak boleh tekan pun sebenarnya. So bila Ija accept, dia tak keluar juga. Tu macam Allah, tiba sengit juga. Memang cabaran tiap-tiap kali live, ini cabaran kita. Doakan ni, tak tahulah apa benda pasal merah ni, nampak tak? Ini bukan blusher, tapi dia merah, tak tahulah. Masalah dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak apa, kita mula je lah. Okey, clear, cantik. Wah, flawless. Flawless dah muka Ustaz. Oh pula? Tak buat apa pun ni. Dia flawless. Saya tak buat apa pun. Okay. Ya, berkat kesabaran. Alhamdulillah. Alright. Okay, so kita akan mula dulu dengan membaca doa niat majlis ilmu. Astaghfirullahaladzim. Okey. Misal Kenapa tu ya Allah? Kenapa begitu? Sorry. Apa bunyi nak tengok mana? Okey. Kita akan baca niat menuntut ilmu dulu, kemudiannya baru kita akan teruskan dengan sambungan kepada perbincangan kita hari itu. Okey. Alright, insyaAllah. Sekejap Ustaz. Dah ada kat situ dah posternya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah dapat hidayah nampaknya. Okey. Alhamdulillah. Walaupun sama juga dia kena tunggu kesabaran ya. Kecil juga tulisan tapi boleh nampak Okay. Boleh nampak jelas. Alright, alhamdulillah. Supaya tak ni. Ustaz tengah setting macam biasa sebab kita buat live juga dekat Ustaz Facebook punya Facebook. Betul. Dan memang dah setting dah cantik dah. Alhamdulillah. Cuma tadi je kata muka blur tadi tu kan. Tu je. Alright. Dah Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca insyaAllah niat belajar dan mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Amin. Okay, Alhamdulillah. Apa maksud dia? Maksudnya, wasiat keluarkan pen dulu. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Alright, mari kita seperti biasa kita akan bertemu dengan biskut Jacobs ni. Untung Jacob dapat Elan bercuma tiap malam. Itulah. Sila sponsor. Alright.
Okey. Ya. Kita pakai filter supaya tak nampak merah sangat. Okey. Alright. Okey, Hari so Jumaat kita hari tu minta maaf, hari Kak Jumaat. Jah ada urusan yang tak dapat dielakkan, dan kelewatan hari ini pula Kak Jah bertemu dengan sahabat lama, tak jumpa bersama anaknya. So waktu nak keluar daripada pertemuan itu agak sesak daripada parking. Nak keluar parking Oh, agak lama. keluar parking yang lama. Parking tu lama. Bila sampai rumah untuk buat live, kunci rumah pula Mama sorokkan. Mama keluar, telefon dan dia memang agak macam cari harta karun. Mama letak di tempat yang tersembunyi. Jadi Okey. itulah dia punya cerita dia. Dia keluar tu memang keluar tu yang lama lah, bukan tak jumpa kereta tu. Jumpalah kereta, jumpa. Kereta memang depan mata, nak keluar daripada parking tu. So Okey. kecil. Alright. Okay. So kita akan sambung. Hari tu kita berhenti hari Khamis hari tu pada tajuk ataupun kita masih lagi bincang pasal istinja. Dan last kali kita sebutkan hari tu pasal tempat untuk istinja. Hanya kat mana yang jangan ataupun kita elakkan diri daripada istinja dekat situ. Kan ada beberapa tempat yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita beristinja di situ. Maka lepas daripada ni pula kita akan fokus pula kepada cara untuk istinja ataupun alat untuk istinja tu sendiri. Jadi hari tu kita dah sebut juga jangan kencing berdiri kan. Itu pun kita dah sebutkan. So, kalau hari ni kencing kita berdiri akan tak boleh, sambung. kencing berlari lagi tak boleh Ustaz kan? Jangan ambil pepatah tu guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Okey. Tak boleh, okey? Okey. So kita akan terus pergi kepada alat ataupun perkara yang kita gunakan untuk istinja. Hijab baca? Ada soalan hari tu yang Ada soalan? boleh guna wipes kan? Kita tangguhkan, kita dah janji. Ya. Ya, kita Kan? akan baca perbahasan hari ini insya-Allah. Kat mana Ustaz? Anak murid ni memang akan tanya Tok Guru. Mana berhenti hari tu? Lain kali tanda kat situ kalau 16. buku yang baru muka surat yang ke 16 bawah Kat mana? sekali perenggan yang last baris yang keempat dan himpunkanlah di dalam istinja itu. Dan himpunkanlah, ya. Dan himpun, okey jumpa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan himpunkanlah di dalam istinja itu di antara menggunakan batu, boleh diganti dengan kertas tisu yang kesat dan air. Dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu di antara dua perkara ini, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air kerana itu lebih afdal. Okey, stop dulu kat situ. Basic dia adalah kita gunakan himpunkan, maksudnya dua-dua sekali antara gunakan batu dan air. Kalau nak guna salah satu, maka lebih baik gunakan air kalau kita nak pilih salah satu daripada kedua-duanya. Kemudiannya disebutkan dalam kurungan tu boleh digantikan dengan kertas tisu yang kesat kan. Tapi sebenarnya kita tak bincang lagi syarat-syarat batu tu sendiri. Dia ada beberapa syarat. So kita letakkan dulu basic dia adalah kalau kita nak guna dua-dua itu lebih baik. Maknanya sama ada maknanya kita gabungkan antara tisu dengan air. Maknanya kita lap dengan tisu dulu, lepas tu baru kita bilas dengan air. Itu paling bagus. Itu paling bagus. Okey. Tapi kalau nak guna salah satu, ada option contohnya macam kita tak nak guna dua-dua, so kita gunakan air lebih baik daripada kita gunakan tisu. Okey. So kita sebut tisu ni maksudnya yang menggantikan batu lah. So batu ataupun tisu ataupun yang sewaktu dengannya lah. Jadi apa yang boleh gantikan batu nanti kita akan bincangkan. Yang penting sekarang ni poin dekat sini adalah gunakan dua-dua lebih baik daripada gunakan satu saja. Dan kalau nak guna satu, maka guna air lebih baik daripada gunakan tisu ataupun batu. Ustaz, Okay, kalau termasuk macam guna tisu, kalau guna tisu semata-mata, dia membersihkan Tisu dia juga dikira sebagai istinja.
Tu yang lepas daripada ni perenggan berikutnya terus sebut bila engkau mahu menggunakan batu saja, kan. Adanya tisu saja atau batu saja, ada pula dia punya syarat dia. So kena baca kita panggil apa, perenggan yang berikutnya. Ada soalan, kalau air dulu lepas tu keringkan dengan tisu. Itu dia dah tak jadi dah. Dia dah tak jadi gunakan dua-dua. Dia dikira sebagai gunakan air. Sebab syarat nak gunakan tisu adalah tempat Bersihkan tersebut najis. Tempat tersebut tidak basah. Maknanya kita tak kenakan air terlebih dahulu. Maknanya kalau dah kenakan air, maka ketika itu terus dah dikira sebagai tak ada sunnah pakai tisu dah. Tapi kalau nak keringkan dengan tisu silakanlah, tak ada masalah. Kalau nak gunakan tisu lepas tu bukannya haram. Tapi dia punya fadilat yang kita kata combinekan antara kedua-duanya sekali tu, tisu dan air, hilanglah. Sebab kita dah letak air. Once dah letak air je, maka dah tak ada dah sunnah untuk combine tu. Combine ni adalah mula dengan tisu dulu ataupun batu, kemudiannya barulah gunakan air. Itu fadilat paling afdal sekali, iaitu combine antara kedua-duanya. Tapi kalau guna tisu saja macam mana? Itu yang soalan paling biasa sekali. So itu next perenggan berikutnya. Okey. Sikit lagi. Macam kertas, apa lagi? Kain tak boleh? Okey, tu pun kejap baca dalam Kejap perenggan lagi. berikutnya. Ter-advance pula. Sorry. Okey. Okey. Dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, jangan jadi batu api. Maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerapkan, mencuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis sekira-kira tidak menyebabkan najis itu menyebar ke tempat lain. Dan begitu, kat situ tu kita dah nampak beberapa syarat kepada kalau nak gunakan batu saja ataupun tisu ataupun apa dia. So apa perkara yang boleh boleh gantikan batu. Okay. So disebutkan dekat sini adalah mesti kita gunakan first kali adalah 3. Gunakan ada nombornya kat situ kan. 3. Okay, so 3 nanti kita akan bincang juga, ada 3 tu sama ada 3 biji batu ataupun 3 helai tisu, ataupun 1 biji batu tapi sebab batu tu besar jadi dia ada beberapa permukaan, so 3 kali sapuan juga, ataupun sebiji batu di tempat yang sama, sapu tempat yang sama tapi batu tu kita bersihkan. Maksudnya bersihkan, gunakan lagi, bersihkan, gunakan lagi. Yang penting 3 kali. So itu minimum dia adalah 3 kali. So itu soalan yang itu adalah syarat yang pertama. Kemudiannya yang kedua dalam kitab ni, kita bincang yang dalam kitab ni sebab kita bukan baca kitab fiqh. Kalau kitab fiqh dia akan lebih detail. Kemudiannya yang keduanya adalah disebutkan tahirah. Tahirah maksudnya suci. Suci. Jadi batu tu ataupun tisu ke ataupun apa alat yang kita gunakan untuk istinja mestilah benda yang suci. Kalau dia tu sendiri bernajis tak boleh, ataupun dia tu sendiri adalah najis. Lagi dah tak boleh. Kan takkan kita gunakan najis untuk istinja, kan? Contohnya najis apa dia? Contohnya najis burung ataupun najis binatang. Najis binatang dekat hutan contohnya kan. So dia dah keras. Dia dah keras macam batu. Dia dah jadi macam batu. So bila dia jadi macam batu, kita tak boleh gunakan dia untuk istinja kalau kita tahu itu adalah daripada najis. Okey, itu yang kedua. Ais batu boleh Ustaz? Ais batu. Okey, nanti lepas tu. Yang ketiganya adalah munasyifatun. Dia mestilah bersifat dipanggil menanggalkan ataupun dia boleh menanggalkan najis tersebut. Kan? Disebutkan sini menyerapkan najis. Maksudnya mencuci dan mengeringkan najis. Maknanya dia mestilah dia boleh lap najis tu, boleh hilangkan najis tu. Dia bukan hanya semata-mata lalu saja atas najis tu tanpa dia buat apa-apa pada najis tu. Jadi contohnya disebutkan contohnya sesuatu yang licin. Kalau yang terlampau licin yang kita panggil ataupun yang berbentuk macam jelly kan. Berlumut. Jelly macam lumut ataupun jelly. Kalau benda-benda yang berbentuk macam tu,
dia kan tak menanggalkan Tak kesat. apa-apa. Dia kalau dia lalu Betul. dia lalu macam tu je lah. Kan? Dia tak kesat. Dia tak kesat. So kalau dia tak kesat, tak boleh. Okey, dia mesti sifat dia kesat. Iaitu dia boleh menanggalkan. Dia boleh menanggalkan. Itu dipanggil sebagai salah satu daripada syarat untuk kalau kita nak gunakan tisu ataupun batu dan sebagainya. Seterusnya itu yang disebutkan di sini lah. Sebenarnya dia ada lagi syarat-syarat yang lain. Contohnya adalah kita tak boleh gunakan sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang dihormati. Contohnya kitab ke, kan, kertas daripada kitab, contohnya tu benda yang dimuliakan, maka jangan gunakan. Ataupun juga makanan. Makanan contohnya jangan juga, sebab makanan benda untuk dimakan, bukan untuk guna untuk istinja. Tulang. Contohlah kata tulang pun jangan. Jangan gunakan tulang, itu pun tak boleh juga. Alright, so kita gunakan benda-benda yang boleh menanggalkan dan tu. Okay, so itulah dia. Okay, itu antara syarat-syarat. Okay, so ada soalan, daun boleh ke tidak? Jawapannya daun boleh kalau dia cukup syarat tadi tu. Kalau daun tu terlalu licin, halus, licin sangat kan, dia tak jadilah sebab dia tak menanggalkan kan. So kalau dia boleh menanggalkan, dan boleh walaupun daun. Okay. Maknanya benda-benda kesat lah. Kata-kata kesat tak boleh, okay? Dan begitu pula, hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjakmu dengan 5 biji batu atau 7 biji, sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Okay, so kita sebutkan juga tadi tentang bilangan. So bilangan tu dia mesti adalah minimumnya tadi kita sebut 3. So kalau 3 tu tetap tak bersih lagi, maka kita tambahkan jadi 5. Tak bersih juga tambahkan jadi 7. Tak bersih juga tambahkan jadi 9. Contohnya, maknanya kita tambah ikut nombor yang ganjil. Tambah tu hukum dia sunat. Maknanya kalau kita tambah pula, ganjil tu hukum dia sunat. Ganjil. Tambah tu wajib. Tambah tu wajib sampai bersih. Tapi maknanya selagi tak bersih, selagi tu kita kena tambah lagi. Tu kalau kita pakai tisu saja Kalau lepas tu kita guna air, suka hatilah. Tapi ni kita cerita kita guna tisu saja kan. Ataupun batu saja. So kita tambah lagi, bagi bersih lagi sampailah dia betul-betul bersih. Dengan arti kata sampai ke tahap memang dia takkan boleh bersih lagi dah, kecuali kalau gunakan air. Contohnya, maka ketika itu sudah memadai. Dah cukup dah. Dah boleh stop. Okay. Dan tambah tu nombor ganjil 3, 5, 7, 9. Itu hukum dia sunnah. Kalau 4 pun boleh, katalah dia baru ambil yang keempat sekali tisu habis kan dekat toilet kan. Habis 4. Tak adalah maknanya dia kena keluar cari pula tisu, masuk balik, jadikan nombor 5. Kan? Jadi sebab nama sunat. Yang ganjil tu sunat. Okey. So balik pada soalan pasal wet tissue. Kita sebenarnya bincangkan tadi tentang syarat-syarat. Syarat-syarat batu tadi tu adalah dia mesti sifat dia menanggalkan. Dan sifat dia juga adalah dia tidak bernajis. Kan? Dia tidak bernajis. Dia mestilah suci. Okey, sifat wet tissue, apa problem dia? Wet tissue ni sebab dia basah. Kan? Bila dia basah, sifat basah adalah najis akan berpindah. Kan? Najis akan berpindah pada dia sebab dia basah kan. Jadi bila dia basah, najis berpindah, kita kesat ataupun kita sapu. Nanti kalau kita sapu dengan benda tu juga, kita akan memindahkan najis tadi tu daripada satu tempat ke tempat yang lain pula. Berbeza dengan kalau tisu tersebut kering. Kan? Tisu tersebut kering ataupun batu tersebut kering. So kalau tisu kering, batu kering, dia tidak memindahkan najis. Dia sekadar najis tu pergi pada dia. Next tu kalau kita tekan, kalau kita sapu, bahagian tisu tu kita akan gerakkan. Dia bukannya satu tempat je macam tu ya. Kita akan gerakkan. Kalau tisu tu basah, dia akan menyerap dia akan menyerap najis tu akan bergerak, dia akan bergerak dekat tisu tu.
Okay. Dia serap kan, benda basah kan, tisu yang basah kan memang akan menyerap. So dia akan Betul. begitu. So kalau kita tarik, nanti kita tolak lagi, yang sini dah kena najis dah. Tisu tu dah kena najis dah. Oh. Dia dah bernajis. So kita tolak masih lagi tidak mencukupi syarat. Menyucikan. Tidak mencukupi syarat sebab dia masih lagi bernajis. Dia bukan benda yang suci. Jadi oleh kerana itu, kalau nak pakai tisu basah, bukan tak boleh langsung. Tapi caranya adalah kita gunakan dahulu tisu yang kering. Kita gunakan dulu apa yang dipanggil sebagai istinja dengan batu tadi tu. Gunakan tisu tandas dulu yang kering. Bersihkan dahulu. Kalau biasanya orang kita, dia rasa tak selesa kalau pakai tisu kering semata-mata. Sebab kita daripada kecil, kita dah biasa istinja mesti guna air. Memang itu adalah kita punya kebiasaan kita, Alhamdulillah. Maksudnya kita memang biasa gunakan air. So bila kita tak gunakan air, kita akan rasa macam tak puas. Tak bersih. Tak bersih. Walaupun sebenarnya dah selesai. Bersih. Kita yang rasa gitu. Jadi, so caranya adalah gunakan tisu yang kering dahulu, lepas tu baru kita gunakan wet tissue. Jadi waktu tu kita pun dah tenang kan, dah guna wet tissue pula kan. Tapi kalau gunakan wet tissue semata-mata dia tak cukup. Gunakan yang kering dulu, baru wet tissue. Kalau nak guna wet tissue kemudian air, boleh. Sebab air tu dah cuci habis lah kan? Kalau air habis lah. Betul lah. Tu tak ada masalah lah. Kalau ada air then tak ada problem lah. Yang kita cerita ni adalah kalau kita tak gunakan air. Semata-mata yang kering saja. Semata-mata batu ataupun tisu. Faham. Okey. Dan kita sambung dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja. Okey, doa tu kita hold dulu. Kita pergi dulu kepada tangan kanan dengan tangan kiri. So yang paling afdal bila kita beristinja adalah kita pakai tangan kiri, avoid tangan kanan. Kita dah sebutkan pun sebelum daripada ni, always kanan itu dimuliakan banding dengan yang kiri kan. Jadi benda-benda yang mulia kita gunakan kanan. So bila benda melibatkan najis, kita gunakan kiri. Maka yang dimaksudkan dengan tangan kiri ni adalah semua perbuatan berkaitan dengan istinja. Maknanya kalau kita tak perlu nak gunakan kanan, maknanya kanan ni kita boleh letak kat atas kepala je, contohlah kan. Dan hari tu kita belajar sunat masuk toilet pakai tangan tutup kepala. Lepas tu kita kata kalau tutup kepala tak ada kopiah, tak ada tudung, kita boleh tutup dengan tangan aja. So katalah ditutup dengan tangan kanan dia, tangan kanan tutup kepala. So tangan kiri semata-mata gunakan untuk proses istinja keseluruhannya, maka itu paling baik. Maknanya langsung tak guna tangan kanan. Itu yang paling bagus. Contohnya, apabila dia nak buka pipe pakai tangan kiri. Dia nak pegang getah ataupun getah air itulah, pun dia gunakan tangan kiri. Ataupun bila dia nak lap tempat yang keluar najis, pun dengan tangan kiri. Maknanya kalau boleh semua dengan tangan kiri, dia buat semua dengan tangan kiri. Tapi kalau dia tak boleh, maka tentulah, maknanya kalau dia nak jirus air tu ataupun gunakan pipe itu dengan tangan kanan. Kan? Macam mana? Dan sapu dengan tangan kiri. So, itu kalau maknanya perlu gunakan tangan kanan, maka tangan kanan tu kita avoid pegang tempat keluar najis, tetapi tangan kiri yang digunakan untuk itu. Okey, satu lagi. Ada soalan tadi pasal baby. Kata Ustaz, kalau baby macam tu juga ke Ustaz? Pasal wipes kan? Okey. Sebenarnya macam ni. Sebelum tu ada soalan yang ada kaitan dengan tangan kanan kiri. Kata tangan kiri balut. Guna tangan kanan ke? Yelah, kalau tangan kiri balut nak buat macam mana kan? Jangan pula dengan balut-balut tu sekali lap. Okey, so soalan tadi pasal baby. Dia macam ni. Istinja adalah kita membersihkan najis daripada tempat keluar najis. Kalau najis itu dah berpindah ke tempat lain, dia tak dipanggil lagi sebagai istinja. Okay? Dia tak panggil sebagai istinja. Contoh najis tu ada pada kaki. Ataupun najis itu budak contohnya kan, dia buang air dekat atas lantai. Contohnya. Ataupun najis tu macam baby kan, baby bila pakai diapers, najis tu dah berpindah. Maknanya dia dah seluruh diapers tu. Bukan lagi dekat tempat keluar najis tu saja.
Kan? Seluruh diapers tu dia dah pergi ke depan, ke belakang dan sebagainya. So, najis tu bukan lagi di tempat keluar najis, maka tu tak dipanggil sebagai istinja. Istinja ni hanya membersihkan najis di tempat keluar najis. Bukannya di tempat yang lain. Kalau tempat yang lain, kita tak boleh gunakan cara istinja ni. Maksudnya apa? Kita syarat dia bila nak bersihkan najis, najis yang mutawassitah ni, najis pertengahan ni, adalah kita mesti gunakan air. Mesti gunakan air mutlak. Tak boleh guna tisu. Tak boleh guna tisu. So, macam tadi tu kalau baby, kan, dia punya najis dia, memang kena guna air untuk membersihkan dia, bukan hanya semata-mata menggunakan tisu. Walaupun wet tisu. Sebab wet tisu juga bukan air. Kan? Wet tisu bukan air. So tak boleh juga. Okey. Habis tak, kalau saya guna juga wet tisu boleh tak? Boleh. Budak tu dia tak semayang kan. Tapi dia masih tanggung najis lah. Dia masih tanggung najis. Jadi maknanya kalau kita semayang, kita jangan dukung dia. Sebab kita tak bersihkan lagi najis dia. Kita tak bersihkan lagi najis dia sebab kita belum gunakan air. Sampailah the moment kita gunakan air, barulah dia suci daripada najis. Maknanya wet tissue tu lebih kepada solusi sementara. Solusi yang sekejap. Sebab yalah kalau tiap-tiap kali nak masuk toilet pun leceh juga. Ataupun kita dekat luar contohnya kan. Kita bukan dekat rumah. So leceh juga nak pergi nak cari toilet dan sebagainya. So kita gunakanlah wet tissue, tak ada masalah. Tapi kita kena ingat yang sebenarnya kita belum basuh lagi dia. Belum gunakan air. So selagi mana belum gunakan air, selagi tu dia masih lagi najis. Itu budak tu. Sebab dia bukan istinja. Kita bersihkan najis. So ni baby yang hanya minum susu ibu ke ataupun baby yang dah start makan makanan ke sama je? Sama je. Sebab baby je yang hanya minum susu ibu, kita perlu renjis dengan air. Renjis pula kan. Kalau yang dah lebih daripada 2 tahun ataupun dia ada makan selain daripada susu ibu, then of course lah, tu lebih lagi. Okay. Ni ada cakap macam Ustaz pernah cakap walaupun selepas istinja guna tisu kering, tak boleh gunakan yang basah. Bukan tak boleh gunakan yang basah. Selepas daripada yang kering, boleh gunakan yang basah. Tak ada masalah. Sebab bila kita dah selesaikan dah yang kering tu, dah tak ada apa-apa lagi dah. Kalau kita nak gunakan air, boleh. Tak ada masalah. Tu Elfa tanya, apa tu? Sama dengan kita juga? Yang mana? Dah terlepas ke atas. Yang ni ada tak lagi dia balas tanya. dengan wet tisu kalau nak berwuduk. Guna batu atau kertas atau tisu dengan tertib. Tak balas dengan wet tisu kalau nak berwuduk. Boleh, tak ada masalah. Betul. Okay. Oh ni yang terbaru. Ada orang kata guna daun dah tadi. Surat khabar. Surat khabar biasanya dia licin kan. Dia punya kain, dia punya material kertas dia tu sangat licin. Takut dia tidak mengesat. Takut dia tak mencabut, menanggalkan. Kalau dia tidak menanggalkan, maka tak boleh. Dia depends lah pada jenis kertas dia tu. Kalau kertas dia tu menanggalkan, dia boleh. Kalau kain tak boleh lah sebab dia menyerap Kain pun bukan merebak. Dia juga boleh kalau dia memang menanggalkan. Sifat dia menanggalkan dan boleh. Kain boleh. Kalau guna tuala wanita. Sama juga. Tapi dia kalau dia menanggalkan dan boleh. Maknanya kalau dia berbentuk kesat. Sebab dia mungkin ada bahagian-bahagian dia yang kesat. So bahagian dia yang kesat digunakan, maka boleh. Tapi bahagian dia yang lembut, yang memang dia tidak menanggalkan, kalau kita lap, maka tak boleh. Dia tengok bahagiannya. Okay. Ada yang cakap, thank you Ustaz, baru faham sebab selalu tengok mak-mak cuma pakai wet tissue je salin pampers baby. Boleh kecuali bila nak solat tu kita tak boleh pegang dia, kata masih lagi tanggung najis. So dia punya konsep macam tu lah. So dia ada beza antara istinja dengan bersihkan najis. Istinja ni betul-betul waktu kita buang air tu, simpelnya macam tu lah. Kita buang air tu dan kita bersihkan dekat tempat keluar najis. Itu baru namanya istinja. Yang itu yang boleh gunakan tisu tu. Kalau yang bukan dekat tempat tu, maka tu tak dipanggil sebagai istinja. Oh, okay. Maknanya kalau baby
kata kalau dia buang air waktu tu kita tak guna pampers, light pula dah. Lap dengan wipe tissue, kira okey untuk baby. Wet Hmm, tissue. tak Ke dia wet tissue. menanggung najis juga. Maknanya wet tissue, tanggung najis. Is it? Dia baru lepas buang air, dia baru lepas buang Baby air, lah, lepas maknanya tu dia tak pakai pampers. Dia tak pakai pampers. Dia baru nak pakai pampers, dia telah membuang kat buang. situ. Nah. So dia kalau gunakan wet tissue kita sebut tadi kan tak cukup kan? So kita guna So dengan maknanya tisu wet yang kering tissue dulu. semua tak boleh. Macam Ha. itulah kesimpulan dia. Bukan tak boleh, tak cukup. Dia masih menanggung nanti. Kena pakai dry Okay. tissue dulu. Best tajuk ni, soalan banyak nak diberi. Okay. Salam from France. Oh, Masya Allah. bonjour. Bonjour. Tak tahulah. Okay. Okay. A4 paper boleh ke istinja? Sama juga. Kalau dia licin sangat, dia tak boleh. Tapi kalau dia ada kesat sikit itu, maka boleh. Contohnya kertas tu kita ramas-ramaskan dia akan jadi agak kesat contohnya. Alright. Okay. Okay, seterusnya doa. Doa Ustaz. Ustaz berdoa. Tak doa. Dia baca maksud ke apa? Baca sambung. semua. Start bukan doa selepas daripada istinja. Doa daripada Dan selepas hendak- istinja. Oh okey. Dalam bahasa Arab dia Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Maksud dia Ini Ya Allah, lagu dalam sucikan. album Bijah. ada ke? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Doa untuk doa maruah. Doa maruah kita letak. Doa ni lah. Betul lah. Betul jugalah. Jaga maruah. Doa ni memang dibaca selepas daripada beristinja. Ya Allah, sucikan hati aku daripada sifat munafik dan bentinglah ataupun selamatkanlah, pertahankanlah kemaluanku daripada perkara-perkara yang keji. Okey. Itu yang dikatakan benteng maruah dan sebagainya tadi tu. So doa dia kat sini ni sebenarnya mengingatkan kita tentang bila kita bersuci bukan hanya najis sahaja yang hilang, kita dah basuh semua kan. Sebab kita biasanya najis tu yang lebih mengganggu kita. Ya. Kan? Najis ganggu Tapi kita lupa tentang kotoran yang ada dalam hati yang lebih dahsyat lagi. Iaitu contohnya sifat munafik contohnya. Jadi doakan, ya Allah, sucikanlah hati aku ni daripada sifat munafik. Yang itu lebih penting sebenarnya. Hati disucikan. Lepas tu nombor 2, bentenglah, pertahankanlah kemaluanku daripada perkara-perkara yang keji, daripada dosa-dosa. Sebab dosa-dosa juga adalah sesuatu yang buruk kan, yang hina, yang keji, yang jijik. So sebenarnya doa ni dia ingatkan diri kita waktu kita basuh tu. Betul, elak zina dan sebagainya lah. So maknanya dia ingatkan diri kita maknanya bukan hanya semata-mata kau nak suci yang zahir sahaja, bukan suci yang najis semata-mata, tapi ada lagi perkara-perkara yang melibatkan kotoran yang kita tak nampak. Okay. So Allahumma, Wahid nak ingat balik dia punya doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish. Dan pelihara kehormatanku daripada kekejian. Okey, nanti korang potong ni and letak dekat Instastory. Baik, amin. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja, kemudian engkau membasuh akan tanganmu. Oh, patutlah Ustaz Rushdi pernah cakap. Bila kita buang air, kita cuci dengan sabun tu sunnah. Betul. Itu adalah sunnah. Kita kena selepas buang air gunakan, kita niatkan kita ikut sunnah. Cumanya orang dulu-dulu dia tak gunakan sabun, dia gunakan pasir, debu, sebab yang itu juga adalah perkara yang boleh membantu untuk suci. Kan? Sebab memang tanah ni ataupun debu ni memang sifat dia memang dia akan boleh membersihkan juga najis. Jadi bila digabungkan dengan tanah, kemudian kita bersihkan dengan air,
Maka dia macam gunakan sabun juga. Cuma dia tak wangi lah sebab tanah kan. Dia tak ada wangi. Mm-mm. Sabun kita sekarang ni ada wangi. Itu je dah beza dia. Tapi sunnahnya sama. Jadi yang disebutkan tadi tu, dia kesat pada dinding. Jangan pula kita belajar kitab ni, kita pun lepas buang air terus kesatkan dinding toilet kita. Kan? Tu dah lain sebab zaman dulu tu dia tak ada sabun kan. Jadi dia punya dinding tu maksudnya yang daripada tanah tu. So tanah tu yang digunakan untuk dia basuh kemudiannya. Jadi ganti kepada sabun. Okay. Ada yang tanya Ustaz, niat sunnah tu macam mana? Niat sunnah tu maksudnya dalam hati kita tu kita tahu yang kita pakai sabun tu sebenarnya ikut Nabi. Betul? Dia dapatlah pahala sunnah. Jadi bukan semata-mata sebab suka dengan bau sabun tu wangi contohnya lah kan. Kita suka semata-mata. Lainlah dengan kita niat nak ikut Nabi. Betul. Semoga Allah merahmati Ustaz Rushdi. Waktu tu pergi mana tak umrah. Ustaz cakap, ni apa tu Ijah dah masuk toilet ke apa waktu kat R&R R&R ke kat sana. Kata cuci dengan sabun tu niat ikut Nabi tak ikut sunnah. So kat sini lah baru nampak penyelama kan. Nampak di sinilah tempat dia, masya-Allah. Alhamdulillah. Ada soalan-soalan lain? Last kali kita sebutkan juga antara adab-adab bila kita dalam toilet, antara yang kita pernah sebutkan minggu lepas juga adalah jangan berlama-lamaan dalam toilet. Jangan bersembang kan, jangan main game dan WhatsApp, Twitter dan sebagainya lah kan dalam toilet. Itu juga adalah antara adab-adab dalam toilet. Betul. Okey. Kalau pakai sabun niat nak wangi dapat pahala tak? Niat wangi kita boleh dapat pahala kalau wangi tu sendiri adalah kita niatkan pula wangi ni sebab Rasulullah suka wangi. Contohnya, maka dapatlah pahala. Kita pakai wangian sebab Rasulullah suka wangian. Contoh macam saya sebelum berkuliah, walaupun kat rumah saya kat rumah sekarang ni, sebelum saya baca kitab, saya berwangian dulu. Saya akan pakai juga perfume. Sebab saya niatkan sunnah, saya dah baca hadis Nabi SAW. Nak baca hadis, lebih baik dengan cara yang paling baik. So bukan semata-mata berwuduk, wuduk dah satu, berwangian pula lagi. Walaupun saya duduk, kalau saya duduk seorang sekalipun, hanya bukan sebab ada orang lain, kalau kat masjid kan, orang boleh bau kan. Jadi bukan. Memang kalau duduk seorang semata-mata pun, sunnahnya berwangi-wangian. So kalau kita niatkan, okay, aku ni sebab Nabi suka wangi-wangian. Jadi aku pun berwangi-wangian dulu. Dapat pahala. Apa tu Ustaz yang guna sabun tu kan lepas kita dah beristinja semua. Kalau kita menggunakan sabun untuk beristinja, kita niat ikut sunnah sabun tu untuk beristinja. Kita gunakan sabun untuk istinja. Dia tak dipanggil sebagai istinja lah. Kalau sabun tu tak jadi istinja dengan sabun. Sebab sabun, sekali lagi, sabun sifat dia licin. Dia terlalu mulus kan. Jadi benda yang terlampau mulus ni dia tak boleh jadikan sebagai alat untuk istinja. Jadi kalau kita gunakan untuk mewangikan, untuk menghilangkan bau yang busuk dan sebagainya, tu boleh lah, tak ada masalah. Tapi maknanya dia bukan istinja. Means kita gunakan air, lepas tu kita gunakan sabun contohnya. So air tu yang dipanggil sebagai istinja. Air tu dipanggil sebagai istinja. Sabun tu adalah selepas istinja juga, iaitu kita menghilangkan bau busuk contohnya. So kita gunakan sabun. So sabun sekiranya tambahan kepada istinja tadi tu. Tapi kan kalau kita macam untuk buang air besar, kalau tak sabun tu rasa macam tak lepas syarat kita. Buang air besar, biasanya kalau kita guna air semata-mata, kita rasa macam tak lut. Tapi rupanya air tu yang menyucikan, sebenarnya air. bukan sabun sebenarnya tu. Air yang menyucikan. Bukan sabun. Air yang menyucikan. Okay. Jadi kita tak perlu khawatir dan was-was kalau tak ada sabun lepas ni. Sebab biasanya kalau berhenti tak ada sabun, kita akan pergi beli sabun dulu. At least shampoo ke apa-apa yang berbuih lah. Okay. Lepas tu ada soalan tadi dekat situ yang saya perasan juga pasal wangian untuk wanita. Dia kata Ustaz sebut tadi pasal berwangian tu sunnah. Tapi kalau orang perempuan dia ada had dia tak? Orang perempuan sunnah juga berwangi-wangian. Orang perempuan pun sunnah berwangi-wangian. Cumanya dia tidak boleh berwangi-wangian sampai memang dia wangian tu untuk dicium baunya oleh orang lelaki. Hanya sengaja dia pakai wangian tu yang baunya kuat sampai siapa saja yang lalu keliling dia, lalu tepi dia akan kan macam iklan tu kan. iklan kat TV tu kan. Yang itu jadi hukum dia haram. Yang tu jaga-jaga. Maknanya dia punya niat dia memang untuk benda tu
Bahkan ada satu hadis sebut dilaknat maknanya bukan Ya benda Allah. kecil tu. Jadi jaga-jaga benda tu memang haram. Okey, maknanya dia pakai tu pakai wangian tu sebab nanti bila lalu je orang semua tengok dia, semua tengok dia. Bahkan ada orang follow dia pula lagi kan. Sebab wanginya dia. So hukum dia haram kat situ. Tapi kalau dia berwangian untuk menutup bau badan contohnya, risau takut ada bau badan yang tak elok. Jadi dia pun pakai wangian. Yang tu tak ada masalah. Bahkan dapat pahala sunnah juga wangian. Itu kalau kat luar lah. Kalau dekat dalam rumah sendiri then tak ada masalah lah, of course. Nak Pakai wangi satu macam mana botol pun pun tak tak apa. apa. Pakai satu botol pun tak apa. Tapi kalau kita pakai untuk tutup kita punya bau badan dan sebagainya, tapi orang lelaki terbau juga mungkin ya perfume tu memang kuat walaupun kita tak pakai banyak. Ialah benda yang kita tak, orang sensitif kan berbeza-beza hidung. Betul-betul. Sensitivity hidung orang berbeza-beza. So bukan dengan niat kita untuk buat begitu maka tak ada masalah. Kan? Okay. Tapi kita kena jaga lah. Kita kena jaga. Ada orang dia tak jaga. Ada orang dia tak peduli. Maksudnya contohnya, orang dah tegur dah dia. Wangian ni kuat sangat bau ni. Contohnya kan, mungkin hidung dia tak sensitif kan. Hidung dia tersumbat ke apa kan. Tapi orang dah tegur, dia masih lagi pakai banyak. Contohnya kan. Tu maknanya, itu bukan tak sengaja. Okay. Okay. Alright. Apa tu Ustaz, adakah berdehem ketika istijat itu sunnah dan bagaimana cara berdehem? Mungkin dia baru masuk. Hari Khamis hari tu. Lepas, kan? Hari Khamis hari tu kita dah sebutkan berdehem macam tu ataupun untuk menekan supaya keluar apa-apa balance yang ada. Itu memang sunnah. Ataupun boleh ketawa juga. kalau itu cara dia. Batuk ke. Apalah yang boleh nak keluarkan balance dia. Alright. Okay. Okay, baca surat khabar dalam toilet? Sama. Melambatkan. Berlama-lamaan dalam toilet hukum ni makruh. Surat khabar, majalah, sebagainya. Ada orang dekat tepi dia punya toilet bowl tu ada rak majalah. Jadi majalah sukan ada, majalah motor ada, majalah bisnes ada, majalah wanita ada, semua ada majalah. Macam-macam jenis majalah ada. So elakkan. Kalau untuk duduk dekat toilet tu bukan itu masanya untuk budaya membaca. Ustaz, budak-budak kan biasa berlama-lamaan dalam tandas sebab suka main air. Jadi macam mana nak nasihatkan? Caranya kita lah yang ajak dia keluar cepat-cepat. Ajak dia keluar. Ataupun kita sebutkan tentang tandas ni tempat yang banyak setan akan suka orang yang duduk lama-lama. Contohnya. Maaf, saya ada soalan. Di dalam bulan Ramadan syaitan sudah dirantai. Perlukah kita tutup kepala sebab syaitan tak ada kan? Menggunakan tuala di dalam tandas. Bukan syaitan tak ada, sebenarnya ada banyak. Dan jin ada jin. Ya. Ustaz, jin dengan syaitan sama ke? I mean, syaitan ni ada di kalangan jin. Syaitan ada di kalangan jin. Macam tu. Syaitan ada di kalangan jin. Jin tu setan lah maksudnya. Tapi setan bukan jin. Setan tak semestinya jin. Setan tak semestinya jin. Jin semestinya setan. Jin juga tak semestinya setan sebab jin ada yang beriman. Ya, betul. Okay. Allah tadi ada apa ni kakak saya dalam tandas tengok sampai sejam. Bila tanya kenapa, dia cakap habiskan movie YouTube jap. Allah. Itulah contoh yang kita sebut tadi. Dia akan jadi lama kan. Instead of sepatutnya dia boleh duduk berapa minit je, dia akan jadi lama duduk kat dalam toilet tu. Jadi jangan berlama-lamaan. Sama macam isap ukuk. Soalan tu, isap ukuk dalam toilet pun macam tu juga. Sebab isap ukuk dalam toilet ni kadang-kadang dia menyebabkan lama sebab dia nak habiskan satu puntung tu. Sedangkan dia dah selesai buang air kan, tapi dia lama lagi sebab nak habiskan satu puntung tu. Maknanya dia menyebabkan lama dalam toilet. Yang itu yang makruh. Sama juga macam tadi tu menyanyi lah, apa-apa banyak lagi soalan-soalan tadi tu. Apa sahaja perbuatan yang menyebabkan kita lama dalam toilet tanpa keperluan, yang itu yang jadi makruh. Kalau ada keperluan tak ada masalah. Contoh kan sekarang orang buat Zoom meeting walaupun ada toilet. Dia tutup lah dia punya sound ke apa saya nak dengar kan. Kita tak tahu macam mana tu Ustaz. Sebab dia tak nak bazir masa. Dia tutup, dia tak keluarkan muka dan audio sebab dia nak dengar. Mandi apa benda. Macam mana Ustaz? Dia nak jimat masa.
Dia tak jimat masa kalau macam tu sebenarnya. Jimat masa adalah dia selesaikan betul-betul satu hal, dia terus pergi next one. Kalau dia buat macam tu sebenarnya dia lagi lambat, lagi melamakan lagi dia punya masa tu. Okay. Ustaz, kalau macam mana nak sedia nak baca Quran, lepas tu tiba-tiba terbuang angin, kita nak teruskan ke ataupun kita kena tunggu sekejap atau apa? Mungkin dia ada wuduk, tengah-tengah baca Quran, hilang wuduk. Jadi nak berhenti ke, nak baca Quran, nak masih lagi nak kena soalan dia sebab waktu dia tengah buang angin tu patut sambung baca Quran. Ketika itu. Apa dia Ustaz? Maksud Ustaz? Maknanya ketika dia buang angin tu dia kena stop baca Quran ke tidak kot? Soalan dia sebab dia kata kena tunggu sekejap ke tidak? Dia kata. Okey. Jadi waktu buang angin tu tak payahlah baca Quran, betul lah. Tapi kalau lepas tu nak sambung baca Quran, lepas tu nak sambung baca Quran boleh. Sebab kita katakan baca Quran dia tidak wajib ada wuduk, so boleh. Cuma tentulah lebih baik kalau kita memang nak cari yang paling afdal adalah kita letaklah Quran sebelah sekejap, pergi ambil wuduk, baca lagi, sambung. Bagus betul. Soalan makin rancak lah Ustaz. Okey, kita masa kita dah 10.35 tapi sikit lagi, sebab which is true, tandas yang ada bathtub, macam mana mestilah kat situ dia nak feeling dalam bathtub, akan ambil masa jugalah. Kan? Okey, cara yang paling bagus kalau yang ada bathtub tu adalah dia asingkan tempat apa namanya ni, buang air dan tempat mandi. Maknanya biar ada apa dia panggil tu, partition. Ada kompartmen masing-masing kan. Ada tempat ni, ada tempat yang tu. So itu yang paling bagus. Maknanya caranya contohnya dia takkan langsir. So dia dah jadi tempat dia berasingan. So, bila berasingan so tak ada masalah. Partition langsir tu dia kena sampai dinding ke ataupun separuh, yang penting nampak partition? Separuh pun tak apa. Macam kan kita kan sebenarnya benda tu boleh beli je dekat kedai online pun boleh. Dia beli yang boleh pasang sendiri je, tak payah panggil orang tolong skru ke apa pun boleh. Dia ada yang kita boleh ketatkan sendiri, ketatkan je. Lepas tu ada langsir contohnya kan. Cukup dah. Dia tak, kalau susah sangat, kalau ada kotak kat rumah tu letak je kotak. Lepas tu bila dah buka balik, dia boleh adjust. Itu tak senang. Itu yang susah sebenarnya letak kotak tu. Lagi senang pergi beli kejap kat Shopee tu. Lepas 2 hari sampai ke rumah. Lagi cepat letak betul-betul, dah senang. Itu paling senang. Okay. Ustaz, kalau mandi bersama isteri sambil berborak, berdosa tak? Dia borak tu memang tak berdosa. Borak bukan kata dengan isteri. Maknanya berborak kat telefon pun tak berdosa dalam tandas. Tapi jangan dengan sebab kita berborak tu akan melamakan lagi kita dalam toilet. Itu dia. Okay. Berzikir dalam hati dalam tandas boleh ke? Berzikir dalam hati tak ada masalah. Yang masalah adalah apabila kita lafazkan. Ustaz, boleh ke kita macam nak dengar ceramah, kita buka ceramah YouTube, kita buka kuat-kuat, lepas tu kita masuk dalam toilet. So dalam ceramah tu mestilah ada selawat Nabi, ada nama Allah, tapi dia punya suara tu akan masuk dalam toilet. Macam mana tu? Kalau soalannya boleh ataupun tak, jawapannya boleh. Tapi dari segi adab kita, apabila kita nak mendengar ceramah, nak belajar, janganlah kita duduk dalam toilet. Kan? Jadi katanya kita kat luar. Jadi kalau boleh kita pause lah dulu. Sebab nanti nak jawab selawat Nabi takkan nak keluar balik. Lepas tu nak masuk balik. Betul. Okay. Alright. Masya Soalan Allah. sangat banyak, saya tahu. Terlampau banyak soalan. Semua pasal toilet. Tak sangka Sangat banyak soalan pasal toilet kan. Ada dalam toilet ni. Memang sangat banyak. Ni pun dah episod kita yang ketiga kita bincang pasal toilet. Jadi sebenarnya tak apalah. Kalau ada lagi soalan-soalan yang sempat pasal hari ni kita tak sempat nak jawab semua. Kalau ada lagi soalan besok, soalan besok lah insyaAllah kalau sempat Kak Jah sempat baca maknanya. Sebab yelah dia scroll terlalu laju kan. Jadi mungkin kita tak sempat nak tengok mana yang kalau ada setengah orang tu macam hari tu yang ceritanya pasal wet tissue tu, saya ingat 10 kali kot dia mesej. Kan nak bagi orang, nak bagi kita nampak juga soalan tu. Itu nampaklah bagusnya kan. Maknanya dia bersungguh-sungguh. So antara caranya adalah memang kita kalau nak tanya soalan tu tanya ulang-ulang. Kalau kat IG ni sebab IG ni sifat dia terlampau cepat sangat naik ke atas.
Betul. Last Ustaz, ini soalan Ya. di luar daripada tandas. Mm-mm. Ija ada dengar satu ceramah. Dia kata bila perempuan telekong, bila nak sujud tu, bila telekong yang kita pakai ini tutup habis, maka solat itu batal. Tetapi kalau dia kata telekong yang kita pakai itu sebahagian saja, sebab yang penting sebahagian saja yang sentuh pada sejadah ataupun tempat sujud kita, maka boleh. Sebab apa? Telekong itu yang kita carry daripada atas sampai ke bawah, pergi ke mana-mana. Macam mana Ustaz? Benda Bukan tu Ustaz. ada orang DM Ija. Bukan maksudnya, bukan sebab kita carry ke mana-mana. Tapi waktu kita solat tu, telekong tu adalah yang bergerak bersama dengan pergerakan kita. Hanya kita Betul. bergerak, dia bergerak sekali. Kan? Carry. Bukan yang kita letak atas lantai ke dan sebagainya. Yes, So memang yes. betul dahi mesti sebahagian daripada dahi kena pada tempat sujud. Sebahagian daripada dahi mesti kena pada tempat sujud tanpa berlapik. Sebahagian. So kalau separuh tutup, separuh lagi terbuka, sembahyang sah. Yang tak boleh adalah kalau tutup semua sekali dahi. Tutup semua sekali. Yang tu tak boleh. Tapi selalu sekali orang tanya adalah pasal tangan sebenarnya. Kan? Dan tangan tu yang kita kata sebenarnya tu tak ada masalah. Kalau tangan, letakkan tangan atas kain telekung, masih lagi boleh. Kan? Yang dahi yang wajib sebahagian daripadanya kena pada tempat sujud. Makna kata kalau telekong sebelah, dia tutup muka kita, kita sujud, tak ada masalah lah sebab Tak ada telekong masalah. dia bukan Tak ada masalah. Dia bukan bergerak dengan pergerakan kita. Okay. Alright. Jazakumullahu khair. Asma. Okey. Semangat dah datang. Ni. Ya Allah, bismillah. Okey. Assalamualaikum Asma. Dia nak Asma. Dia nak earphone. Oh, nak dengar. Ryan mana Ryan? Raya mana? Bantal mana Bantal? Dia dah bye dah. Okey. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Kita tutup dengan doa. Okey. Kita tutup dengan doa insya-Allah. Sama-sama aminkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahil qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullahu khair Ustaz dan Asma dan Nurtizen. Jumpa besok 9.30 malam insya-Allah. Harap kunci tidak disorokkan lagi. Bye bye.